Dan di talian menerusi Skype ketika ini, salah seorang guru yang memanfaatkan pembelajaran e-learning kepada pelajarnya untuk program pendidikan khas integrasi di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Orchid Desa Kuala Lumpur. Beliau adalah Cikgu Ainul Mursyida Samsudin. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Cikgu, boleh cikgu kongsikan pengalaman cikgu mengajar murid-murid pendidikan khas integrasi ini, terutamanya ketika dalam suasana ataupun keadaan PKP ini? Okey, sepanjang sejak bermulanya PKP ini, iaitu pada 18 Mac dulu, kami guru-guru pendidikan khas, sama seperti guru-guru arus perdana juga, kami dikendaki menyediakan bahan-bahan pengajaran e-learning terutamanya secara maya untuk disampaikan kepada pelajar. Jadi kami telah mencuba pelbagai platform yang dicadangkan. Antaranya adalah Google Classroom, Google Hangout untuk berkomunikasi dengan murid, Google Form dan Quizizz, serta berbagai lagi lah bentuk-bentuk platform pembelajaran. Tetapi bagi murid pendidikan khas ni, dia berbeza sikit dengan murid arus perdana. Memandangkan macam kami, guru pendidikan khas di program pendidikan khas integrasi ini, murid kami terdiri daripada murid masalah pembelajaran. Di mana murid-murid kami ini terdiri daripada murid yang berbagai tahap, berkefungsian rendah, sederhana dan juga tinggi. Untuk murid yang berkefungsian tinggi, memang sesuai kalau kita gunakan kaedah Google Classroom ataupun Google Meet dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Tetapi kami mempunyai sedikit kekangan untuk murid-murid masalah pembelajaran yang berkefungsian rendah dan sederhana terutamanya, di mana kami dapati kaedah menggunakan Google Classroom ini ada sedikit masalah kerana murid-murid kami ini kebanyakannya ada antaranya tidak dapat membaca dengan baik. Okey. Jadi, ya, cikgu, kita faham apabila mengajar murid integrasi pendidikan khas integrasi ini, setiap keperluan mereka berbeza-beza dan pastinya cara ataupun pendekatan yang dilakukan cikgu juga perlu berbeza-beza kerana pelajar yang mempunyai masalah pendengaran ataupun mungkin penglihatan ataupun lambat pembelajaran, cara ataupun kaedah ingin mengajarnya tak boleh sama dengan pelajar yang lain. Jadi macam mana cikgu mencari titik tengah ataupun menyediakan mungkin modul ataupun pendekatan yang berbeza untuk setiap keperluan khas ini? okey. Saya fokuskan kepada murid-murid kefungsian rendah dan juga sederhana, di mana kami menggunakan kaedah hands-on ataupun pembelajaran berasaskan projek. Kerana pembelajaran berasaskan projek ini antara kaedah yang paling sesuai untuk murid berkefungsian rendah dan juga sederhana. Kami berikan pelbagai jenis aktiviti projek melalui perkongsian dengan WhatsApp group ibu bapa. Antara projek-projek yang saya telah berikan kepada murid adalah projek tanaman taugeh, di mana kita kongsikan video pembelajaran langkah demi langkah dan murid akan melaksanakannya di rumah mengikut video yang telah dikongsikan tadi. Terdapat berbagai lagi lah kaedah aktiviti hands-on yang melibatkan kemahiran motor kasar dan motor halus murid pendidikan khas ini. Sebab yang itu memang menjadi keutamaan kepada kami lah. Cikgu, bagaimana pula dengan kerjasama ataupun bantuan daripada ibu bapa kerana nak tak nak ibu bapa mempunyai masa yang lebih banyak bersama dengan anak-anak ini berbanding cikgu di sekolah satu ketika dahulu. Tapi ketika ini ibu bapa lebih banyak menghabiskan masa di rumah bersama dengan anak-anak. Jadi bagaimana komunikasi ataupun interaksi pemahaman antara murid, ibu bapa dan juga guru dalam menjayakan e-learning ini? Okay, Alhamdulillah, kalau bagi kita tengok dari segi kerjasama, ikut pengalaman saya lah, bagi ibu bapa PTKI SMK Orchid Desa ni memang kami mendapat kerjasama yang sangat kuat antara ibu bapa, sebab kerjasama dengan ibu bapa ni memang sangat penting dalam kita melaksanakan pendidikan dalam bentuk normal baru ni. Memandangkan kita tak dapat berkomunikasi secara direct dengan pelajar, jadi ibu bapa yang akan membantu menyediakan bahan untuk aktiviti-aktiviti projek yang telah dikongsi, dan ibu bapa juga yang akan membimbing para pelajar di rumah bagi memastikan
murid-murid ini dapat menyiapkan projek yang telah diberikan oleh guru. Jadi kolaborasi antara guru dan ibu bapa ini memang perlu sepenuhnya lah dalam memastikan pembelajaran jarak jauh ini berkesan. Cikgu, bagaimana pula dengan pembahagian masa? Kerana kalau di luar sana mereka yang work from home ataupun yang menggunakan pembelajaran secara e-learning ini, antara kekangan ataupun cabaran yang mereka hadapi adalah workload ataupun tugasan yang terlalu banyak. Apabila sudah tak ada depan mata ni, kita campak longgokkan saja assignment ataupun tugasan itu. Tapi macam cikgu dan berhadapan dengan murid-murid berkeperluan khas ini, tempoh masa ataupun kalau ikut jadual waktu di sekolah tu, berapa jam yang diperuntukkan untuk murid-murid belajar melalui e-learning ini? Okey. Bagi murid berkeperluan khas ni, kami tidak mengikut jadual waktu yang tetap seperti mana di sekolah. Sebab kami mengambil kira beberapa faktor seperti faktor kesihatan, emosi murid yang mungkin kurang stabil di rumah, di mana kami sendiri yang di sini tak tahu macam mana emosi ataupun keadaan sebenar murid di rumah. Jadi kami untuk menetapkan satu jadual yang tetap tu memang sukar. Oleh itu, setiap guru subjek kami tetapkan di mana guru subjek itu akan memberikan satu latihan setiap minggu, dan latihan itu akan diberi tempoh masa paling kurang seminggu untuk murid menyiapkan latihan ataupun aktiviti projek tersebut. Jadi murid boleh memilih masa-masa yang sesuai ataupun keadaan yang betul-betul untuk mereka bersedia bagi menjalankan projek atau aktiviti latihan yang telah diberikan. Cikgu, kita tak ada banyak masa, tapi apa pesanan ringkas bukan sahaja kepada murid tetapi kepada ibu bapa, kerana nak menguruskan anak berkeperluan khas di rumah ni juga merupakan satu cabaran. Ini kan pula nak memastikan mereka terus dengan pembelajaran. Apa tips ringkas ataupun perkara yang boleh kita lakukan dalam memastikan anak-anak keperluan khas ini dapat belajar dan kita tidak rasa tertekan untuk memastikan mereka ni dapat meneruskan proses pembelajaran? Okey, dari segi ini saya pasti sebenarnya komunikasi dan juga kolaborasi antara ibu bapa dan juga guru adalah sangat penting dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk norma baru ini dapat mencapai keberkesanannya. Terutama bagi murid pendidikan khas lah. Kerana kalau murid arus perdana mungkin kita boleh Google Meet direct dengan murid. Tetapi bagi murid pendidikan khas, kita memerlukan bantuan dan kerjasama yang sepenuhnya daripada ibu bapa untuk membimbing. Cikgu boleh menyediakan pelbagai aktiviti, tetapi ibu bapa yang akan membimbing dan menyediakan bahan-bahan untuk pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Cikgu Ainul Murshidah Samsudin, guru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Orchid Desa Kuala Lumpur yang memanfaatkan platform e-learning terhadap pelajar-pelajarnya. Terima kasih di atas perkongsian tersebut, Cikgu. Sama-sama.